Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita nak sambung tajuk minggu lepas, iaitu beriman dengan hari kiamat ataupun hari akhirat. Percaya pada hari akhirat. Itu dah cerita dah. Apa itu hari kiamat, apa itu hari akhirat, apa itu peringkat-peringkat berlakunya hari akhirat. Dan hari ini kita nak sambung, nak tahu apakah nama-nama lain bagi hari akhirat. Ada banyak nama hari akhirat ni. Kerana apa? Kerana bersesuaian dengan apa yang akan berlaku pada akhirat tersebut. Nama lain selain daripada hari akhirat adalah yang pertama, Yaumul Qiyamah. Bererti hari kebangkitan. Qiyamah ni daripada perkataan Qiyam. Awak kan masuk kelas, bila masuk kelas je, ketua kelas kata, Qiyam. Apa maksud Qiyam? Bangun. Maka hari kiamat maknanya Yaumul Qiyamah. Yaumun tu hari, kiamat tu hari manusia dibangkitkan. Kan dulu cerita bila berlakunya kiamat, semua manusia dimatikan, lalu Allah Ta'ala akan bangunkan kita di padang mahsyar. Maka disebutlah hari kiamat juga dengan nama hari kebangkitan, Yaumul Qiyamat. Manusia dihidupkan semula dalam keadaan tidak berpakaian macam kita cerita minggu lepas ya. Kemudian lain daripada tu, hari kiamat juga nama dia Yaumuddin, bererti hari pembalasan. Yaumuddin iaitu hari pembalasan, ataupun maksud din ni adalah hari agama. Nak cerita apa? Pada hari kiamat itu, bila kita dibangkitkan, maka hari itu Allah Ta'ala akan buat pembalasan berdasarkan agama yang kita ikut di dunia dulu. Maka sebab itulah disebut sebagai Yaumuddin, hari agama ataupun hari pembalasan. Dan yang ketiga, nama lain daripada Yaumuddin, Yaumul Qiyamah, Yaumuddin. Dan nama hari akhirat lagi apa? Yaumul Hisab, bererti hari perhitungan amalan. Yang menghisap, hisap ni kira-kira ilmu, hisap ilmu kira-kira. Maka di akhirat nanti kita dibangunkan untuk apa? Untuk Allah Ta'ala kira amalan kita. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari itu Allah Ta'ala kata manusia ni akan dikira amalan kebaikan dia. Maka semua pakat nak dihadirkan, nak kira muhdaran, nak dapatkan kebaikan. Tapi bila nak kira kejahatan, semua pakat nak tolak, nak lari daripada amalan kejahatan masing-masing. Kenapa? Nak kira. Tak nak nampak amalan buruk dia, tulis tak nak kira. Bila nampak amalan kebaikan dia, aku nak. Maka pada waktu itulah kenapa berabut nak pahala masing-masing, tak nak dosa masing-masing. Sebab sekejap lagi nak kira di neraca timbangan. Mana besar, pahala besar ke dosa besar. Kemudian lain daripada Yaumul Hisab, disebut juga hari akhirat itu sebagai Yaumul Khulud. Apa maknanya Yaumul Khulud? Hari kehidupan abadi. Khulud ni berkaitan kekal. Maksudnya hari kiamat tu adalah hari yang kita akan hidup di situ selama-lamanya. Kita tak akan mati dah buat kali kedua. Orang masuk neraka, maka dia ditombak, ditumbuk, dihancurkan kepala, macam mana pun dia tak akan mati dah. Maka sebab itulah disebut sebagai hari yang kekal abadi. Kat dunia ni awak kalau aksiden, kadang-kadang putih kepala mati. Kena COVID, mati. Kenapa mati? Sebab itu kehidupan di dunia. Di akhirat, kena apa pun, seksa macam mana pun dalam neraka, tak mati-mati. Itu nama dia hari yang kekal abadi. Maknanya orang yang sakit tu dia rasa sakit demi sakit. Orang kat dunia ni sakit, kalau terlampau sakit mati, dah tak sakit dah tak. Tapi di akhirat, mati tak ada dah. Maka dia akan terus rasa. Kerana apa? Kerana dosa-dosa yang dia buat di dunia dulu. Kemudian yang kelima, nama dia Yaumul Hasyar.
Yaumul Hashri, berarti hari berkumpulnya makhluk untuk dihisap. Dia disebut sebagai padang mahsyar. Kenapa padang mahsyar? Di padang itulah semua manusia dibangunkan. Semua makhluk termasuk jin dibangunkan. Daripada mula, bermula zaman Nabi Adam AS. Sejak bermula Allah Ta'ala hidupkan apa-apa makhluk, maka makhluk yang ditaklifkan, ada dosa pahala, akan dibangunkan Allah dan dihimpunkan di padang itu yang namanya mahsyar, tempat berhimpun. Maka hari akhirat juga dinamakan sebagai Yaumul Hashri, hari perhimpunan yang besar. Kemudian lagi nama lain Yaumul Khuruj, berarti hari keluarnya manusia daripada kubur-kubur. Kita kan duduk dalam kubur bila mati. Maka bila malaikat meniup sangkakala yang kedua, maka kita akan keluar daripada kubur masing-masing. Kan dalam surah Yasin yang kamu baca tu kan, Allah Ta'ala cerita dalam surah Yasin tu, mim marqadina, akan bangkitkan daripada ya wailana man ba'asana mim marqadina. Siapa yang membangunkan kami daripada tempat tidur kami ni? Kata orang yang banyak dosa. Siapa yang gerak kami daripada kubur kami ni, bangun ni? Pada hari itu. Maka apa kata orang beriman? Ya wailana man ba'asana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Maka orang beriman kata pada orang yang cakap tadi tu, inilah hari yang dijanjikan Tuhan dan benarlah apa yang dikatakan rasul-rasul di dunia dulu. Hari itu orang beriman dibangkitkan, orang berdosa pun dibangkitkan. Orang berdosa terpinga-pinga, apa benda, ngapa siapa gerak aku daripada kubur ni? Orang beriman khabar, ni hari yang Tuhan janji akan berlaku ni. Ingat, kita akan hitung, dia akan diperhitung amalan kita. Sebab itulah nama dia Yaumul Khuruj, hari dikeluarkan manusia tu daripada tempat ataupun daripada kubur. Baik, kita nak tengok apa kepentingan kita nak beriman dengan hari akhirat ni. Kenapa kita nak kena beriman? Apa penting sangat? Supaya apa? Yang pertama, mendorong manusia melakukan amal soleh untuk mendapatkan ganjaran syurga. Siapa yang percaya hari kiamat, maka dia akan bersedia untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Dia tahu kat syurga tu kekal, dekat akhirat tu kekal abadi. Kalau neraka, auzubillah. Kalau syurga, beruntunglah. Orang yang percaya, maka dia akan buat baik. Orang tak percaya yang dia tak heran pun tentang dosa pahala. Yang kedua, menimbulkan rasa gerun untuk melakukan dosa yang boleh mengakibatkan balasan neraka. Kalau dia tak percaya, maka dia tak takut pun buat dosa. Orang yang percaya akan hari kiamat itu hari yang kekal, maka dia akan takut nak buat dosa. Pasal apa? Dia tahu balasan neraka tu sangat dahsyat dan diseksa tak mati-mati. Maka dibakar manusia yang berdosa sampai hangus kulit-kulit, Tuhan kata. Baddalnahum juludan ghairaha, diganti pula dengan kulit yang baru. Kenapa? Dibakar lagi, dia ganti lagi. Bakar, hangus kulit, diganti kulit baru. Tak mati. Kenapa Tuhan buat gitu? Liyazuqul azab, supaya manusia rasa azab dalam Quran. Dalam Quran pula dalam neraka Allah. Ni Tuhan cerita. Kemudian yang ketiga, menjadikan kita berhati-hati pada setiap percakapan dan perbuatan. Wa may ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Apa yang kamu buat, apa yang kamu sebut, apa yang kamu buat kebaikan itu walaupun kecil, Tuhan kira. Begitu juga dengan dosa. Buat kecil pun, kita bercakap sikit jangan kata orang gendut, mak kau hijau, kita kata. Dikira dosa. Dikira dosa. Maka orang yang perasan sedar benda tu Tuhan akan kira, maka dia akan berhati-hati. Dia akan cakap benda yang baik sahaja. Dan yang keempat, meninggalkan perbuatan yang sia-sia yang merugikan. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, Tuhan kata.
Daripada kebaikan Islam seorang itu ditinggalkan apa yang tidak mendatangkan keuntungan dia untuk akhirat. Kemudian yang kelima, melazimi istighfar dan selalu bertaubat. Dah kita tahu orang yang berdosa ni akan masuk neraka. Maka manusia ni kita kadang-kadang tak lari daripada buat silap. Maka apa kita buat? Kita akan sentiasa sebut Astaghfirullahalazim. Apa maksud Astaghfirullahalazim? Ya Allah, ampunkan dosaku. Itulah yang Nabi ajar pada Sayyidatina Aisyah. Aisyah tanya pada Nabi, Nabi kalau jumpa malam Lailatul Qadar ni nak minta apa? Nabi pun kata, awak kalau jumpa Lailatul Qadar nak minta apa? Nak minta apa? Ustaz rasa awak kerana nak minta menang main Mobile Legend tak? Tapi Nabi khabar pada Aisyah, kalau jumpa malam Lailatul Qadar, mintalah keampunan Allah. Mintalah keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Pengampunan Allah Ta'ala inilah yang hanya boleh memadamkan dosa-dosa kita, yang menyebabkan kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.